Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Wahai Tuhan, jadikan kami di kalangan mereka yang mendengar dan mengikut apa yang terbaik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah yang baik kepada akibat keputusan kesudahan semua perkara, dan hindarkan kami daripada kekecewaan, kegagalan dunia dan azab dari akhirat. Allahumma kshif 'anna al-waba' wal-bala' wal-fahsha' ma la yakshifu ahadun ghairuk. Wahai Tuhan kami, lepaskan kami daripada bala bencana, wabak, kekejian, apa yang tak dilakukan oleh yang lain daripada-Mu. Allahumma arhamna birahmatika fid dunya wal akhirah. Dan rahmatkanlah kami dengan rahmat-Mu di dunia dan akhirat. Kita sambung perbincangan berkenaan pengaruh luar yang menimbulkan kumpulan-kumpulan ajaran dan mazhab, akidah dan ideologi di kalangan umat Islam. Para ulama tarikh Islami, sejarah Islam, meriwayatkan berlaku di abad yang pertama Hijrah, apabila munculnya kalangan yang menjadi punca kemunculan fikrah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang melibatkan perkara akidah selepas kejatuhan Empayar Parsi dan Rom. Mereka menyusup dalam masyarakat Islam. Mereka dipercayai berpura-pura memeluk Islam bagi merasakkan penganutnya dari dalam. Di antaranya seorang yang bernama Susan. Dia berjaya menggunakan seorang yang bernama Ma'bad bin Abdullah Ubaidillah Al-Juhani dengan meniupkan ajaran yang dinamakan Qadariyah, dengan membataskan qudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak berkuasa dan berkehendak dalam semua perkara. Tak sempurna qudrat iradah Allah. Dan menyatakan bahawa manusia itu mempunyai qudrah dan iradahnya. Manusia bebas. Ada qudrah, kuasanya sendiri, dan iradah kehendaknya sendiri. Ini disebarkan oleh Susan, seorang Kristian yang masuk dalam masyarakat Islam, dan berjaya mengkaderkan Ma'bad bin Ubaidillah Al-Juhani.
membawa ajaran ini. Dia berjaya memasuki bandar suci Madinah dan berjaya mempengaruhi beberapa orang di kalangan penduduknya. Sampai begitu sekali. Masuk ke Madinah. Mempengaruhi penduduk Madinah. Segelintir. Di zaman para sahabat masih ada. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada generasi para sahabat radhiyallahu anhum mengisyarkan bahawa dia menolak sekeras-kerasnya ajaran yang dibawa oleh Ma'bad yang sesat ini. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah daripada kalangan ulama at-tabi'in berkata, menegaskan, jauhkan dari Ma'bad kerana dia sesat dan menyesatkan. Muslim bin Yasar rahimahullah, ulama tabi'in juga, mengisytiharkan dalam masjid di tempat dia mengajar. Ma'bad berucap dengan ucapan orang-orang Nasrani. Akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari kerajaan Umayyah memerintah supaya dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Kemudian perjuangannya diteruskan oleh Ghilan bin Abi Ghilan Ad-Dimashqi atau Ibnu Muslim Abu Marwan Al-Qadari. Ini nama tokoh baru dia. Dengan beraninya dia berkata, qada baik dan jahat itu dari hamba. Yang ini bukannya dari Tuhan. Tuhan tak ada kuasa dalam qada dan qadar yang baik. Akhirnya dia diambil tindakan keras oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sebagai satu contoh. Yang kedua, seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Dia berpura-pura memeluk Islam. Diriwayatkan dia adalah salah seorang yang terlibat dengan menyebabkan fitnah yang membawa kepada dibunuh syahid Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudiannya berpura-pura menyokong Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga sampai menyebarkan ajaran sesat. Meletakkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ke peringkat mencapai kenabian. Menganggap Ali radhiyallahu anhu hidup semula sekarang setelah dia mati. Dan pada satu masa yang lain, Ali radhiyallahu anhu dikatakan tidak mati. Dan satu juzuk daripada ketuhanan menjelma ke dalam dirinya, dia Sayyidina Ali. Di samping menimbulkan berbagai pahaman yang lain terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Namun para ulama Syiah yang muktabar menolak sekeras-kerasnya. Ulama Syiah yang muktabar, khususnya kalangan salaf, generasi tabi'in dan tabi'it tabi'in, kalangan Syiah, ulama yang muktabar, yang mujtahid, menolak sekeras-kerasnya kesesatan Abdullah bin Sabah. Bahkan dihukum kafir, bukan seorang Islam. Bukan sahaja ulama Sunni, termasuk ulama-ulama Syiah yang muktabar. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah mahu menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Sayyidina Ali minta jatuh hukum bunuh ke atas Abdullah bin Sabah. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak bersetuju dibunuh. Kerana perlu dipujuk lagi, diberi peluang bertaubat. Tetapi dihukum buang di daerah Madain, wilayah Parsi. Ada juga kalangan ulama Syiah yang berpendapat sebenarnya Abdullah bin Sabah diadakan sahaja untuk menjadi fitnah. Ada juga kalangan ulama Syiah mengatakan begitu. Namun ajaran dia tersebar. Saya disebut dalam setengah kitab, Sayyidina Ali mengarah supaya jatuh hukuman bunuh terhadap Abdullah bin Sabah. Namun hati mereka keras. Mereka mempersenda-sendakan hukuman bunuh.
Sehingga Sayyidina Ali mengarahkan Qambar menghukum bunuh dibakar terhadap Abdullah bin Sabah sebagai siasat syariah untuk menggenunkan dia. Disebut dalam syair yang terkenal, kata-kata Sayyidina Ali, "Inni qarra'aitu al-amra amran munkara. Hajjatu nari wa da'autu Qambara." Aku telah melihat satu perkara yang sangat mungkar, sangat jahat ajaran ini, dan aku perintahkan ketua keselamatanku Qambar membakar pengikut Abdullah bin Sabah. Itu satu peristiwa lagi. Di akhir abad yang pertama atau di awal abad yang kedua Hijrah, muncul perang di Tirmiz. Tirmiz ialah satu bandar di Iran, sempadan dengan Afghanistan ataupun dengan Azerbaijan. Orang yang bernama Jaham bin Safwan dengan menimbulkan satu aliran pahaman yang dinamakan Jabariyah. Ini mazhab baru, Jabariyah. Dia berjaya menarik beberapa orang pengikut dan akhirnya mengisytiharkan kenyataannya bahawa bagi kudrat dan ilmu Allah itu ada kesudahannya. Antaranya mengatakan semua perbuatan hamba itu Tuhan belaka, termasuk orang curi pun Tuhan buat, merampok pun Tuhan buat. Ini Jabariyah. Macam mereka yang serah diri kepada wabak lah, serah Tuhan lah, Tuhan buat semua. Soalnya kita tak ada ikhtiar. Ini pengikut Jaham bin Safwan, Jabariyah. Sehingga dia melampau lagi, mengatakan kudrat ilmu Allah itu ada kesudahannya. Syurga, neraka dan penduduknya akan binasa. Dan tinggallah Allah sahaja. Seperti pada awalnya tiada sesuatu pun. Tak ada apa. Sedangkan Quran menyebut khalidina fiha abada. Syurga neraka ini kekal selama-lama. Tiba-tiba dia kata tak kekal. Ini bercanggah dengan Quran. Dan menyatakan bahawa iman itu ma'rifatullah sahaja. Kena Allah Ta'ala cukup. Artinya kena Allah saja. Tak perlu percaya pada Rasul, malaikat, kitab. Tak masuk dalam iman. Ini sesat. Dan bahawa kufur itu jahilkan Allah sahaja. Dan tiada perbuatan langsung bagi yang lain malaikat, bagi Allah sahaja. Semua Allah Ta'ala buat. Orang merampok Allah Ta'ala buat. Menyamun Allah Ta'ala buat. Tak ada ikhtiar bermanusia. Akhirnya Allah menyelamatkan umat Islam dengan dibunuh Jaham bin Safwan. Dia dibunuh kerana membawa ajaran sesat. Di tengah-tengah kekalutan fikrah itu, Allah melahirkan para ulama mujaddidin, ulama yang membaharukan kepahaman, dan muslihin yang mempertahankan Islam dengan gagah berani dan ikhlas, dengan menegakkan hujah-hujah Al-Quran dan As-Sunnah dan hujah-hujah aqliyah yang berpandukan kepada kedua-duanya. Disebut dalam hadis, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si 100 sanah man yadjulha amra diniha." Allah Ta'ala membangkitkan kalangan umat Muhammad, umat Islam ini tiap-tiap 100 tahun orang yang membaharukan urusan agama. Yang membaharukan kepahaman, membaharukan semangat umat Islam. Tiap-tiap 100 tahun mesti muncul pemimpin. Kerana tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Tetapi akan muncul mujaddid, orang yang membaharukan kepimpinan umat Islam. Disebut dalam hadis. Dan hadis menyebut yang terakhir ialah Imam Mahdi di akhir zaman. Allah Ta'ala tahu bila berlakunya. Iaitulah pemimpin mujaddid daripada keturunan Nabi SAW di akhir zaman. Bersama dengan turun Nabi Isa AS. Itu akan berlaku. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir. Tiap-tiap abad ada mujaddid yang mempertahankan Islam, membetulkan kepahaman umat Islam. Kita akan baca satu persatu insya-Allah. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف يا لطيف الطفنا فيما جرت به المقادير Kita sambung perbincangan berkenaan dengan kelahiran mazhab dan firqah dalam masyarakat Islam. Sebahagian daripadanya terpesong daripada akidah atau bid'ah yang menggosokkan pemikiran walaupun akidahnya tak pesong tapi salah. Dengan sebab-sebab dalaman dan sebab-sebab luaran. Di tengah-tengah kekalutan fikrah itu, Allah melahirkan para ulama, mujaddidin dan muslihin yang mempertahankan Islam dengan gagah berani dan ikhlas. Menegakkan hujah-hujah Al-Quran, As-Sunnah dan hujah-hujah aqliyah yang berpandukan kepada kedua-duanya Quran dan Sunnah. Menepati janji Allah memelihara Islam sehingga hari kiamat dan janji Rasulullah SAW, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. Allah membangkitkan, melahirkan tiap-tiap 1 tahun, tiap-tiap 1 abad, orang yang membaharukan urusan agama, membaharukan kepahaman dan melakukan islah, pembaikan sekiranya berlaku apa-apa penyelewengan dan kerosakan. Di antara mereka ialah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, ulama yang sempat dengan generasi para sahabat radhiyallahu anhum, iaitulah murid para sahabat radhiyallahu anhum, dikenal dengan tabi'in. Dengan tegahnya Hasan Basri menolak Wasil bin Atha yang membawa ajaran Mu'tazilah di zamannya. Perkara ini berlaku di abad kedua Hijrah. Wasil bin Atha ialah seorang yang terpengaruh dengan falsafah, menggunakan akal sehingga memberi fatwa yang salah, walaupun dia mengaji dengan Hasan Basri. Dia rasa dia pandai fikir sendiri. Dia akan baca pahaman Mu'tazilah ini. Di antaranya apabila berlaku khilaf di antara ahli sunnah
dan Khawarij, Ahli Sunnah dan Syiah yang muktabar mengatakan mereka yang mengerjakan dosa besar mukmin yang derhaka, tidak keluar daripada Islam. Sepakat mazhab Ahli Sunnah, Syiah yang muktabar, Zaidiyah dan Imamiyah mengatakan bahawa murtakibul kabair, orang yang mengerjakan dosa besar, tidak kafir, hanya mukmin yang derhaka. Kalau masuk neraka, tak kekal dalam neraka. Adapun golongan Khawarij, iaitulah mereka yang terpisah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam peristiwa tahkim, lari daripada Sayyidina Ali, membawa ajaran sendiri yang melampau sehingga menghukum orang mukmin yang derhaka mengerjakan dosa besar adalah kafir. Dia berdalil dengan hadis juga, tapi dia tak faham maksud hadis itu. Dia tak kait dengan hadis-hadis yang banyak. Antaranya hadis la yazni zani wa huwa mu'min. Orang berzina, dia tidak berzina kalau dia beriman. Dia pakai hadis itu. Lalu dia kata, mereka Khawarij mengatakan orang yang mengerjakan dosa besar seperti minum arak, seperti meninggalkan sembahyang, seperti berzina, hukum kafir. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak kafir. Kerana sabit di dalam hadis-hadis yang lain, mereka yang dihukum kerana berzina, dia sembahyangkan jenazahnya. Setelah dikenakan hukuman hudud, Nabi sebut dia ampunkan dosanya. Kalau dia bertaubat bersendiri, dia ampun dosanya. Ada hadis-hadis yang banyak. Maka huraian Khawarij tak betul. Oleh kerana ada hadis-hadis yang lain, hendaklah ditafsirkan dengan makna iman yang sempurna. Tak beriman, iman yang sempurna. Kerana ada hadis-hadis yang tidak mengatakan mereka itu kafir. Khawarij keras mengatakan kafir. Adapun Wasil bin Asad yang membawa aliran Mu'tazilah mengatakan tidak beriman dan tidak kafir. Beriman pun tidak, kafir pun tidak. Mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka. Dia menyebarkan fahaman dia. Bila diberitahu kepada Hasan al-Basri, Hasan al-Basri mengatakan, "I'tazala minna." Dia telah mengasingkan diri daripada kita. Perkataan ini, tazala, digelarkan Mu'tazilah. Mereka ditolak oleh ulama-ulama tabi'in yang semasa dengannya. Peristiwa ini berlaku di abad yang kedua Hijrah. Di akhir abad yang ketiga Hijrah, di zaman Khalaf. Abad 1, 2, masuk 3, itu zaman Salaf. Penghujung 3 masuk 4, masuk 4 Hijrah, kurun yang keempat, dikenal zaman Khalaf. Berpandukan pada hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik abad, abadku. Kemudian yang berikut, yang berikut. Abadku, abad Nabi. 1 hingga 100 Hijrah.
kemudian 2 Hijrah, 100 hingga 200 Hijrah, kemudian 200 hingga 300 Hijrah. Di abad yang ketiga, zaman kerajaan Abbasiyah, berlakunya gerakan penterjemahan. Pada awalnya menterjemahkan ilmu sains, teknologi, seperti ilmu perubatan, ilmu falak, ilmu pertanian, ilmu hisab, macam-macam ilmu duniawi, dan jadi fardu kifayah, keperluan manusia. Umat Islam mengambil tamadun timur dan barat, diterjemah dalam bahasa Arab. Apa yang jadi masalah ialah menterjemahkan buku-buku falsafah. Falsafah Greek, Yunani, falsafah Parsi, dan lain-lain. Menggunakan akal, berbincang tentang sifat-sifat Tuhan, qada dan qadar. Maka berlakulah penyelewengan, melahirkan mazhab Mu'tazilah macam disebut tadi, mazhab Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain. Khususnya di zaman Khalaf. Muncul pula Abu Mansur al-Maturidi yang berasal dari Maturid di Iran. Maturid adalah satu wilayah di Iran. Beliau ialah ulama mazhab Hanafi. Bersungguh-sungguh menolak hujah-hujah golongan batil. Dan beliau berjaya mengumpulkan pengikut-pengikut bersamanya bagi mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengikutnya dikenali dengan golongan Maturidiyah, mazhab Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi. Ini kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kemunculan Abul Hasan al-Asy'ari pula. Beliau adalah dari zuriat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah membawa kekuatan yang besar kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila beliau keluar dari aliran Mu'tazilah dan berjaya dalam debat dengan pemimpin Mu'tazilah yang bernama Abu Ali al-Jubai yang menjadi bapa tirinya, dan berjaya membina angkatan yang disertai oleh ulama-ulama terbilang di zamannya, di mana angkatan itu dikenali dengan Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah, iaitu pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, Asy'ariyah, juga Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hasan al-Asy'ari termasuk di kalangan ulama besar dalam segala lapangan ilmu Islam, sehingga mengarang 200 kitab dan ada yang mengatakan 300 kitab dalam beberapa ilmu Islam, ilmu tafsir, ilmu fiqh dan lain-lain, bukan saja ilmu akidah. Bahkan ada satu kitab dia, Maqalatul Islamiyyin, kitab karangan Abu Hasan al-Asy'ari, yang menerangkan berpuluh-puluh mazhab Syiah, berpecah kepada puluh mazhab Khawarij dan mazhab-mazhab lain. Maqalatul Islamiyyin, satu kitab yang besar menerangkan aliran-aliran mazhab. Negeri Iraq menjadi medan pergolakan hebat, terutama di Basrah, di mana terdapat penganut berbagai-bagai pahaman itu. Kerana Baghdad dekat dengan Basrah, pusat kerajaan Abbasiyah. Dan paling mencabar sekali kerana kadang-kadang berlakunya sokongan di kalangan pemerintah sendiri di zaman mutakhir kepada pahaman-pahaman yang sesat itu. Sehingga ada khalifah yang menganut Mu'tazilah, memaksa rakyat ikut Mu'tazilah, sehingga para ulama menjadi sasaran tindakan zalim, sama ada dipenjara atau dibunuh
dihukum bunuh. Walau bagaimanapun Allah menjamin untuk memelihara agama ini sehingga hari kiamat. Tetap menjadi kenyataan yang tidak syok lagi. Tetap ada di kalangan para ulama warasatul anbiya di setiap zaman. Dan adanya jamaah bersama mereka tetap mempertahankan Islam dan meneruskan perjuangan dakwah dan mendaulatkannya. Di antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, murid pada Imam Syafi'i. Beliau mempunyai sikap yang gagah berani menentang khalifah yang menganut ajaran Mu'tazilah. Walaupun ada ulama-ulama yang dijatuhkan hukuman mati dan dibunuh oleh kerajaan kerana tak ikut mazhab kerajaan. Ada yang dipenjara dan ada yang cakap bohong nak selamatkan diri, bertaqiyah dalam keadaan darurat. Khususnya dalam masalah Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu makhluk, bukan qadim. Quran adalah kalam Allah yang makhluk, bukannya qadim. Kalau dimaksudkan Quran itu kertas dia, dakwah dia, betul lah. Tetapi kalam maknawi, kalam Allah Ta'ala, Quran itu kalam Allah Ta'ala. Kalam ini sifat Allah Ta'ala yang qadim. Itu mengikut percayaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah memusing-musingkan kepahaman. Mengatakan Quran ini kalam Allah yang baru. Memperkecilkan Quran. Memperkecilkan kalam Allah Ta'ala. Ulama-ulama yang tak ikut pandangan kerajaan dihukum bunuh, dipenjara. Ada yang bertauriah, berdalih. Seperti katanya, Taurah, Zabur, Injil, Quran, keempat-empat ini. Dia tunjuk jari dia. Keempat-empat ini niatnya jari makhluk. Nak selamatkan diri. Imam Ahmad dikenakan hukuman sebat. Sehingga pelanggaran darah jasad baju dia. Lalu murid-murid dia pergi ke penjara. Minta Imam Ahmad berdalih untuk selamatkan diri. Imam Ahmad menegahkan dengan kata-kata yang masyhur, "Idza takallama al-'alimu taqiyatan wal jahilu yajhal famata yatabayyanul haqq." Apabila orang alim bercakap untuk selamatkan diri, orang jahil tak tahu apa. Maka bilakah kebenaran akan ternyata? Beliau terus mempertahankan pandangannya, yang berakhir dengan khalifah mati, naik khalifah lain. Umat Islam diselamatkan akidah mereka. Di samping ulama-ulama yang lain yang mempertahankan Islam. Perkara tersebut menjadi ujian kepada keseluruhan umat para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan para ulama yang benar-benar menjadi para waris yang menerima pusakanya, mempertahankan ajaran Nabi. Sebagaimana dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi
thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Laisa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal. Hadis riwayat Muslim. Artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seseorang nabi yang dibangkitkan oleh Allah di kalangan umat sebelumku, melainkan ada baginya, bagi nabi itu di kalangan umat itu, para pengikut yang setia dan sahabat yang mengambil ajarannya dan mengikut perintahnya. Setelah berlalu masa, jadi masa yang panjang, nabi itu wafat, lalu masa yang panjang, ada pula di kalangan mereka umat itu orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang jahat, menyeleweng, di mana mereka bercakap perkara yang tidak mereka membuatnya, cakap lebih-lebih, dan mereka membuat perkara yang tidak disuruh, buat perkara yang Nabi tak suruh, menyeleweng. Maka sesiapa yang berjihad menentang dengan tangannya, dia beriman. Dan sesiapa yang berjihad menentang dengan lidahnya, dia beriman. Dan sesiapa yang berjihad menentang dengan hatinya, benci, maka dia beriman. Tiada iman lagi selepas itu walaupun sebesar biji yang halus. Dengan makna menunjukkan bahawa setiap kemungkaran itu hendaklah dicegah mengikut kemampuan dan kebijaksanaan, menghapuskannya dan mengurangkannya tanpa menimbulkan bencana yang lebih buruk. Kalau berlaku perkara mungkar dengan Islam, kalau kita cegah jadi makin buruk, maka jangan, biarkan dulu. Suruh orang yang mampu, orang yang mampu mencegah kemungkaran itu. Sama ada menghapuskan terus ataupun mengurangkan kemungkaran itu mengikut kemampuan. Yang boleh mengubah dengan tangan ialah kerajaan yang berkuasa. Mereka yang ada kuasa. Mereka yang boleh bercakap dengan lidah ialah ulama-ulama. Benci dalam hati orang awam, tak tahu berhujah. Jangan redha dengan perkara yang salah. Itu pesanan Nabi SAW. Adapun peranan para ulama, sabda Rasulullah SAW, innamal ulama'u warathul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Hadis ni panjang sebenarnya, ada lagi ujung atas tu. Wa fadlul alimi ala al-abidi kafadlil qamari ala sairin nujum. Innamal ulama warathul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma, faman akhadahu akhadha hazzin wafir. Kelebihan seorang alim yang ada ilmu dengan seorang ahli ibadat yang lebay, laksana kelebihan bulan purnama di tengah bintang-bintang cakrawala. Kelebihan ahli ilmu. Kenapa? Sesungguhnya para ulama ialah waris yang menerima pesaka Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tidak meninggalkan pesaka duit emas dan duit perak. Nabi-Nabi meninggalkan ilmu. Maka sesiapa yang mengambil bahagian daripadanya,
dia mendapat keuntungan dan kelebihan yang besar. Bila tak ada Nabi, ulama-ulama yang jadi waris Nabi. Wallahu a'lam.